Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimulakan yang berbahagia Datuk Dr. Syamsyah bin Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal. Selamat datang diucapkan yang berbahagia Datuk bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Okey, dan begitu juga saya raikan yang berbahagia Tuan Haji Jamali bin Haji Adnan, Sahibu Samahah Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan yang turut serta dalam program kita pada pagi ini. Selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan program kali ini adalah satu program yang dirancang oleh tiga Jabatan Mufti, iaitu Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan Jabatan Mufti Negeri Perak. Dan kita jangkakan ramai penonton-penonton kita yang ternanti-nantikan penjelasan, penerangan dan perkongsian berkaitan dengan maklumat ataupun perkara yang sedang berlaku di dalam negara kita, iaitu berkaitan dengan vaksin COVID-19. Dan Alhamdulillah negara kita telah pun menerima vaksin yang pertama 2 hari lepas, Datuk, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah perancangan perjalanan pemberian vaksin ini kepada kumpulan SASA telah pun dirancang oleh pihak berwajib. Jadi untuk dalam perkongsian pada pagi ini kita nak menjelaskan ataupun kita nak berkongsi dengan rakan-rakan penonton kita untuk menjelaskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang setiap hari menjadi perbualan di kalangan media-media sosial, di kalangan orang awam. Jadi penjelasan pada pagi ini sudah pasti akan memberikan satu pengalaman ataupun satu ilmu kita nak share kepada rakan-rakan kita di luar. Jadi Alhamdulillah perkongsian pada pagi ini kita sangat bertuah. Kita dapat yang pertamanya kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Syamsyah, yang saya yakin jadual Datuk sangat padat, Datuk, ya. Untuk bersama kita. Tapi Alhamdulillah kita dapat culik 1 jam pada pagi ini untuk kita berikan penjelasan isu-isu yang berkaitan ini. Jadi saya nak mulakan kepada yang berbahagia Datuk Doktor tentang isu COVID ini, isu yang berlegar dalam media-media sosial sehingga pagi ini pun kalau kita tengok dalam media-media sosial, terutamanya kepada golongan yang anti vaksin ini, juga turut memberi serangan ataupun turut memberikan penjelasan ataupun dia punya hujah masing-masing tentang vaksin ini. Jadi sebagai mukadimahnya, Datuk, saya nak silakan Datuk untuk memberikan sedikit penjelasan tentang vaksin secara umumnya, vaksin COVID-19 ini, dan mungkin kita menyentuh sedikit tentang ramuan apakah sebenarnya ramuan yang terkandung dalam vaksin yang akan kita berikan, yang pihak KKM akan berikan kepada rakyat Malaysia ini. Jadi silakan. Untuk itu yang berbahagia Datuk, silakan. Okay. Terima kasih pengurusi majlis, ya, Ustaz Syukri, yang saya hormati, yang saya kasih Sahibu Samahah Ustaz Jamali Muhammad Adnan daripada Jabat Mufti Wilayah Persekutuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terus kepada persoalan, ya, tentang apakah vaksin COVID-19 ini dan apakah ramuan vaksin COVID-19 ini. Jadi sebelum saya menjurus pada vaksin COVID-19, kita nak imbas kembalilah. Sebenarnya vaksin ini adalah bukan sesuatu yang baru, ya. Vaksin ini memang kita dah tahu sejak daripada zaman dahulu lagi, ya. Dari segi bagaimana kita nak mencegah penyakit. Itu salah satu daripada ikhtiar kita semua untuk mencegah terutamanya penyakit berjangkit. Macam kalau kita ingat dahulu, ada terdapat banyak penyakit-penyakit berjangkit yang berbahaya dan boleh membawa maut pada manusia. Tapi dengan kaedah menggunakan vaksin, Alhamdulillah kita telah dapat mencegah kejadian penyakit-penyakit berjangkit tersebut, ya. Bagi contoh, mungkin kebanyakan daripada yang pendengar-pendengar yang muda ni tak pernah mengetahui penyakit cacar air, ya. So, cacar air ni
smallpox ni merupakan satu penyakit yang boleh membawa maut, tetapi disebabkan dengan usaha kita menggunakan vaksin, kita telah dapat menghapuskan smallpox tu di dunia. Jadi maknanya kalau dulu orang dapat smallpox, kebanyakannya akan maut. Tapi alhamdulillah dengan penggunaan vaksin masa dahulu, kita telah dapat memberhentikan kejadian smallpox. Begitu juga dengan penyakit polio Dulu kita ada ramai rakyat kita, kalau kita nampak yang senior tu yang mendapat penyakit polio, lepas tu lumpuh sebelah badan ataupun kaki dan tangan sebagainya. Kaki lah selalunya. Tapi sekarang disebabkan oleh ada vaksin polio, tidak terdapat lagi penyakit polio di kalangan warga negara Malaysia Jadi kembali kepada vaksin COVID-19, seperti yang kita sedia maklum, dah lebih setahun negara kita ni terbelenggu dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan bukan saja negara kita, seluruh dunia. Jadi antara cara ikhtiar kita bagaimana kita hendak menghentikan jangkitan COVID-19 ni adalah menerusi pelbagai kaedah kaedah yang kita cuba tahun lepas sebelum kita ada rawatan yang spesifik. Kita menggunakan kaedah pencegahan melalui intervensi kesihatan awam Maksudnya kita kata jaga kebersihan, basuh tangan, lepas tu jarakkan fizikal, gunakan pelitup muka, elakkan tempat yang sempit, elakkan tempat yang sesak dan sebagainya. Pastikan supaya pengudaraan tempat yang kita pergi itu baik, lancar. Ini semua untuk menghentikan transmisi penyakit. Jadi kita kawal pergerakan Memang dalam Islam pun kita dikatakan kalau ada tempat wabak, jangan pergi ke tempat wabak itu. Ataupun kalau kita berada dalam satu tempat wabak itu, kita jangan keluar. Jadi itu merupakan intervensi atau cara-cara kita hendak memberhentikan transmisi ataupun jangkitan kuman itu. Dan kaedah yang kita tunggu adalah pembuatan vaksin COVID-19 itu Jadi ini merupakan satu virus yang baru Jadi kita tak jumpa virus ni lagi. Jadi dia mengambil masa bagaimana kita hendak membentuk vaksin COVID-19. Cara lama kita buat vaksin ini adalah kita ambil virus yang sebagai contohnya lah, virus COVID-19 ini model 3D ni. Ini merupakan model 3D virus COVID-19. Cara yang lama secara tradisinya. Kita terpaksa culture virus ni. Maknanya kita didik dia, culture kultur dia dalam bioreactor. Ni virus yang berbahaya. Kita culture dia dalam biosafety facility. Lepas tu kita dalam jumlah yang trilion, banyak. Bila kita dah culture dia, kita bunuh virus ni ataupun kita aktifkan virus ni menggunakan kimia ataupun kita gunakan haba. Jadi bila virus ni dah mati, jadi kita gunakan sebatian yang terdapat tu, kita gabungkan dengan kita panggil adjuvant sebagainya, lepas tu kita bagi. Itu merupakan virus daripada platform ataupun jenis kita panggil inactivated ataupun yang aktif. Itu secara tradisinya. Ada banyak virus jenis ini kita buat Dulu kita gunakan macam polio gunakan virus jenis ini. Walaupun ada satu versi polio yang kita gunakan oral polio, tapi yang inactivated polio virus gunakan cara itu. Lepas tu influenza, rabies menggunakan platform yang ini tetapi bahayanya sebab kita kena culture virus ni. Kalau terlepas kan, jadi maknanya orang yang dalam kilang tu berbahaya ataupun terlepas kepada sekitaran berbahaya. Jadi walaupun benda ini merupakan satu yang biasa kita buat, tetapi ada bahaya pembuatannya. Pembuatannya lambat sebab ia perlu culture, lepas tu dia kena inactivated, lepas tu dia kena purify, jadi dia proses lambat vaksin yang kita platform yang baru kita guna ini adalah merupakan platform kita panggil mRNA. mRNA vaksin ini merupakan virus. Jadi virus ini yang ciri keutamaan yang dapat kita lihat, virus ni lebih kurang 100 nanometer lebar dia. Jadi dia punya spike protein ataupun kita panggil corona dia ni, corona ni crown dia. Jadi dia dapat membezakan. Coronavirus ni kalau kita nak bezakan antara virus influenza jadi dia ada crown ni. Jadi crown ni merupakan sesuatu yang boleh kita cerap, yang kita boleh nampak kalau mata kasar ni sebenarnya kecil sangat tapi tak nampak ni model. Jadi apa yang kita buat dalam vaksin yang baru kita terima baru ni, yang kita kata vaksin mRNA daripada Pfizer dan BioNTech, nama dia Comirnaty tu, kita ambil jujukan genetik Ini subhanallah, kalau siapa belajar genetik ni kita akan tak dapat bayangkan bagaimana kompleks dan berapa detailnya kejadian Allah ni. Jadi RNA ni, RNA virus
coronavirus ni, dia panjang dia lebih kurang 29.7 kilobases, lebih kurang 30,000 dia punya coding dia. Coding yang ada dalam virus ini, dia akan memberi maklumat bagaimana nak bentuk virus tu secara besar ni lah, nak macam mana nak replicate, bagaimana nak replicate dalam badan ya. Salah satu komponen jujukan genetik atau coding genetik yang ada dalam ni adalah merupakan coding yang membentuk spike protein. Spike protein kita nampak ni kan, ini merupakan coding yang membuat spike protein. Jadi kalau kita nak memberi kepada tubuh badan tu, kita tak boleh beri virus coding semua ni. Jadi kalau kita bagi semua pada badan ni akan membentuk virus dan itu akan menyebabkan penyakit. Jadi apa vaksin mRNA buat? Dia ambil jujukan genetik yang membentuk spike protein ini. Lepas tu dia selaputkan dengan lipid nanoparticle ya. Dia selaputkan dengan lipid lah. Lipid ni merupakan unsur satu sebatian lah supaya dia selamat. Sebab mRNA ni kalau dia masuk dalam badan kita, dia akan dimusnahkan oleh enzim dan sebagainya. Sebab mRNA ni tempat dia di dalam cytoplasma. Kita tahu ni pelajaran sains ke pelajaran biologi. Jadi ini maknanya komponen yang dikatakan ya. Komponen ni dulu dia tak sebarkan sebab itu merupakan resepi dia buat vaksin tu. Tapi sekarang kita tahu ini merupakan dia punya ribonucleic acid ya, merupakan dia sebatian kimia. Dia ada phosphate group dia ada dia punya ribose group dia ada dia punya nitrogen group dia. Kalau kita belajar DNA, RNA, kita tahu ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid ni komponen ni sintetik. Kita boleh buat sekarang ni. Kita boleh buat RNA ni. Jadi bila RNA kita buat secara sintetik, selepas tu kita nak membalut dia lah. Kalau tak, sebatian ni very fragile, dia akan dimusnahkan oleh badan kita. Jadi dia diselaputi oleh lipid nanoparticle. Ni semua nanoteknologi lah. Lepas tu tak ada microchip ni, ni cuma RNA. Mungkin boleh dekatkan dengan kamera tu Datuk. Penonton-penonton kita nak tengok tu benda yang Datuk pegang. Dekatkan kat kamera. Ada. Okey, nanti ya saya pelan-pelan supaya nampak jelas. Ini merupakan model 3 dimensi virus COVID-19 ataupun nama saintifik dia SARS-CoV-2 ya. Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi ini merupakan virus dia. Dalam virus ni dia punya jujukan genetik dia. Jujukan genetik dia RNA ya, sebab dia RNA virus ya. Jadi kita ambil komponen yang secara sintetik kita belajar sebab dia kita diketahui umum pada 11 Januari tahun lepas, dia punya jujukan genetik ni telah di-uploadkan di dalam GIS8 nama dia, GIS8. Kalau siapa yang pandai komputer pergi check ya, kita dapat jujukan ni. Jadi daripada jujukan ni kita ambil jujukan yang membentuk spike protein ni. Ni mRNA lah, kita ambil RNA ni, lepas tu kita ambil jujukan ni secara sintetik. Ni semua sintetik ya. Yang sebab kita tahu apa dia punya coding dia ya. Coding manusia ada lebih kurang 3.2 kilobase. Dia punya coding. Allah buat kita punya ni coding dia deoxyribonucleic acid, tapi untuk virus ribonucleic acid. Sebab pencipta yang sama, jadi dia punya coding sama. Jadi sebab digunakan macam tu ya. Jadi itu yang betapa menakjubkan ya kalau orang biasa belajar DNA ini. Jadi dibalutkan dengan lipid nanoparticle. Itu yang lipid nanoparticle tu daripada lipid ya. Lipid ni dia boleh diperolehi daripada sumber tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan dan sebagainya. Jadi ribonucleic acid, lipid, lepas tu dia campurkan juga dengan dicampurkan dengan sugar ataupun sucrose, gula, dan dicampurkan juga ada satu bahan kita panggil PEG ya. Pegylated nama dia PEG supaya untuk menstabilkan. Sebab benda ni dia perlu suhu yang rendah, lepas tu dia perlu satu cara penyimpanan yang khusus. Jadi itu merupakan secara asas dia apa yang saya maksudkan dengan vaksin dan apa yang saya maksudkan dengan vaksin daripada jenis mRNA. Ada beberapa jenis vaksin yang lain ya yang kita tahu, tapi saya rasa sebagai mukadimah aja, maybe jadi kita berhenti setakat itu juga ya, setakat itu. Baik Ustaz ya.
Okey, terima kasih Datuk. Saya kira penjelasan Datuk tu wow, ada wow factor Datuk untuk penonton-penonton kita yang pagi ini mengikuti program kita bicara kita pada pagi ini. Yang dan saya juga boleh membuka kepada penonton-penonton kita di luar untuk membuat pertanyaan melalui komen Facebook melalui Facebook Jabatan Mufti Wilayah, Facebook Jabatan Mufti Perak dan Facebook Jabatan Mufti Selangor. Jadi perkongsian kita pada pagi ini alhamdulillah sudah membuahkan satu ruang-ruang untuk kita mengambil manfaat, dan untuk itu kita teruskan dengan kepada kita tengok daripada sudut syariah pula, dari sudut Islam itu sendiri, yang berbahagia Ustaz Jamali ataupun Tuan Haji Jamali Sahibul Samah Timbalan Mufti Wilayah mungkin boleh memberikan penjelasan tentang sebab kita di Malaysia kita telah pun mengeluarkan satu fatwa secara kebangsaan, fatwa kebangsaan, dan ada beberapa negeri telah pun mengharuskan penggunaan vaksin COVID-19 ini. Jadi kita nak tengok yang berbahagia Sahibul Samah Tuan Haji tentang bagaimana sesuatu keputusan fatwa di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat wilayah persekutuan sendiri tentang bagaimana ianya boleh terhasil mengatakan bahawa vaksin virus COVID-19 ini adalah harus. Jadi apa kaedah ataupun apa mekanisme perkara ini boleh terhasil? Adakah ianya dengan sebab ianya kita terikut dengan arahan KKM untuk membuat satu keputusan macam tu, ataupun bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syukri sebagai moderator pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan para penonton sekalian. Pertama-tamanya kalau kita lihat ya berkaitan isu COVID-19 ini, mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam telah memutuskan ya pada Disember yang lalu bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Dan kita di wilayah persekutuan juga telah pun membincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Wilayah Persekutuan dan telah pun membuat keputusan pada 11 Februari yang lalu, sama seperti mana fatwa yang dikeluarkan oleh MKI di peringkat kebangsaan. Kita juga bersetuju bahawa hukum pengambilan penggunaan COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita lihat pengumuman oleh KKM sendiri, antara yang wajib di peringkat awal adalah golongan barisan hadapan, frontliners, kemudian golongan yang berisiko tinggi, mempunyai penyakit berjangkit, termasuk penyakit yang kritikal seumpama kencing manis, darah tinggi, lemah jantung dan sebagainya. Dan sebelum seluruh rakyat Malaysia yang dewasa berumur 18 tahun ke atas akan diberikan suntikan vaksin berkenaan. Inilah sebahagian daripada fungsi dan peranan pejabat mufti di seluruh negara adalah untuk memberikan penjelasan dan juga kefahaman mengenai fatwa dan apa sahaja berkaitan hukum syarak, khususnya yang berkaitan dengan isu semasa. Jadi berkaitan keputusan yang telah dibuat ini bahawa pengambilan COVID-19 adalah harus, ia melalui beberapa proses sebelum dibuat keputusan. Bukan kita terima bulat-bulat sahaja apa yang dibentangkan oleh pihak KKM. Satu. Yang keduanya, kita sebagai umat Islam di Malaysia dan semua rakyat Malaysia mesti mempunyai suatu pemegang suatu prinsip yang disebutkan, iaitulah kita menerima keterangan dan pandangan pihak-pihak yang berautoriti, pihak-pihak yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang berkenaan. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada golongan yang berkepakaran, orang-orang yang ahli dalam sesuatu bidang. Ya, sekiranya kamu tidak mengetahui konsep ataupun kedudukan sesuatu perkara berkenaan. Jadi Jawatankuasa khas MKI dan juga Jawatankuasa
fatwa di peringkat negeri, sebelum kita membuat sesuatu keputusan, kita dibentangkan pelbagai maklumat info semasa oleh pihak KKM yang anggap sebagai pihak yang paling berautoriti dalam isu COVID-19 ini, pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang vaksinnya, dalam bidang kesihatan awamnya dan seumpamanya. Apakah situasi semasa COVID-19, berapa banyak mereka yang terlibat, kematian berlaku bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia dan seumpamanya. Dan kemudiannya kita lihat dari segi bagaimana yang disebut oleh Datuk tadi, kita lihat dari segi apakah konten, apakah kandungan kepada vaksin berkenaan. Ya, dan sebagaimana Datuk sebutkan juga tadi bahawa penggunaan vaksin di negara kita ini bukan sesuatu yang baru. Sejak daripada tahun 88 hingga tahun 2013, kita di peringkat fatwa telah pun membuat 7 keputusan. Ya, misalnya pada tahun 88 pelalian rubella, imunisasi hepatitis B pada tahun 88, kemudian imunisasi campak, TB, batuk kokol, difteria pada tahun 1989, pelalian vaksin meningokokal meningitis pada tahun 2002 dan dipinda pada 2014, vaksin Biothrax dan vaksin Rotatec pada tahun 2008, vaksin human papilloma virus pada tahun 2010 dan yang terbaru adalah sebelum COVID-19 adalah vaksin meningitis Menveo pada tahun 2013. Tuan moderator, kalau kita lihat daripada 7 keputusan ini, keputusan fatwa sama sahaja mereka menerima dan harus menggunakan, kecuali vaksin Biothrax dan vaksin Rotatec yang dikeluarkan pada tahun 2008, ia tidak diharuskan kerana mengandungi unsur yang haram dan tidak berlaku keadaan mudarat untuk mengambilnya pada masa berkenaan. Jadi berdasarkan perkara ini, pihak Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan membuat satu kesimpulan yang menarik. Ada 4 perkara. Pertama, untuk menilai sesuatu vaksin itu harus ataupun tidak, haram dan sebagainya. Pertama, sumber vaksin hendaklah daripada bahan-bahan yang suci dan tidak najis. Yang kedua, jika tidak dapat dielakkan, vaksin yang bersumberkan daripada bahan haram dibenarkan atas prinsip dan dasar darurat. Yang ketiga, sekiranya terdapat 2 pilihan vaksin, satu bersumberkan halal dan satu lagi yang haram, maka wajib memilih vaksin yang bersumberkan daripada bahan yang halal. Dan yang keempat, sebarang pengenalan termasuklah vaksin COVID-19 ini, apa saja vaksin baru di negara ini mesti mendapat pandangan hukum daripada pihak berautoriti agama seperti Jawatankuasa Muzakarah MKI dan termasuk juga Jawatankuasa Muzakarah di peringkat negeri. Ini yang pertama. Yang kita mendengar ataupun kita dibentangkan tentang situasi semasa cadangan penggunaan vaksin, apa kandungan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga membuat keputusan ini berdasarkan kepada pandangan-pandangan pihak fatwa yang berautoriti di seluruh dunia. Bukan sekadar di Malaysia tetapi di seluruh dunia, termasuk di tempat di kalangan umat Islam. Di antaranya Universiti Al-Azhar Mesir membuat pandangan. Misalnya Syekh Azhar Profesor Dr. Ahmad Thayyib menyatakan dengan panjang lebar, di antaranya persoalan ini hendaklah dirujuk kepada pakar dan ahli ihtisas. Persoalan yang berkaitan vaksin ini, jika sekiranya penggunaan vaksin ini boleh menghilangkan wabak corona atau menjadi ubatan dengan apa yang telah dilakukan oleh pakar-pakar dalam kajian mereka, maka hukum pengambilannya adalah suatu yang harus, suatu yang dibenarkan. Kemudiannya kalau kita lihat Majlis Fatwa Kerajaan Emiriyah Arab Bersatu UAE, kami memberi fatwa kepada umat Islam akan keharusan penggunaan vaksin COVID-19 dan kami menyeru mereka untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam menjayakan pelaksanaan suntikan vaksin
dan menghormati segala langkah memelihara dan penjagaan sebagaimana kami menyeru mereka agar sentiasa berdoa kepada Allah dan beristighfar. Dan kalau kita lihat pandangan oleh Majma' Fiqh Syariah di Amerika Syarikat berkaitan COVID-19 ini, kami telah mendapat pandangan daripada para doktor Muslim bahawa suntikan tersebut telah melalui dan telah diuji oleh Badan Perubatan kepada 40,000 orang. Sedangkan tiada gejala vaksin ini dalam tempoh 2 bulan. Ini lebih daripada memadai bilangan untuk ujian berdasarkan kepada kajian terdahulu. Justru penggunaan dan mengambil suntikan vaksin adalah harus ataupun sunat, manakala kepada mereka yang terlibat secara langsung, misalnya barisan hadapan frontliner, hukumnya adalah wajib untuk kebaikan dan maslahat umum. Dan kalau kita lihat pandangan misalnya oleh ulama-ulama kontemporari, ulama-ulama semasa yang berkaitan perkara ini, saya ingin kongsi yang disebut oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, anggota Majma' Fiqh Syariah di Amerika Syarikat. Beliau menyatakan bahawa vaksin Pfizer dan Moderna, yang mana keduanya ini akan terdapat di pasaran dan telah sampai pun di negara kita beberapa hari yang lalu, dalam masa terdekat ini sama sekali tidak menggunakan unsur-unsur ini, unsur-unsur najis, unsur-unsur yang membawa mudarat, dan tidak terdapat pada keduanya vaksin berkenaan sesuatu yang mendatangkan syak akan kehalalan kedua-duanya daripada sudut ini. Jadi kita lihat pandangan daripada pihak berautoriti fatwa di seluruh dunia, bukan sekadar fatwa badan fatwa yang berautoriti, tetapi juga individu-individu alim ulama, golongan ahli fiqh, yang mana mereka sebelum juga mengeluarkan sesuatu fatwa, mereka mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya daripada yang terlibat, malah daripada pengeluar vaksin berkenaan. Jadi dengan sebab itu akhirnya dikeluarkan pandangan bahawa penggunaan dan pengambilan vaksin adalah suatu yang harus dan wajib kepada mereka yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga apa yang disebut sebagai prinsip maqasid syariah, iaitulah menjaga nyawa yang merupakan suatu nikmat yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Terima kasih Ustaz Saiful Samah, Timbalan Mufti Wilayah, Ustaz Jamali, di atas penjelasan dari sudut syariah ataupun dari sudut Islam yang sudah pasti isu ini paling kurang meredakan golongan kelompok masyarakat kita, lapisan masyarakat kita yang banyak mempersoalkan tentang konten ataupun ingredient vaksin yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia ini. Jadi kembali kepada yang berbahagia Datuk tentang vaksin yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia ini, sudah pasti dia pun telah menjalani satu proses yang sangat lama ataupun menjalani satu proses pendetilan yang sangat rapi di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimana vaksin ini, dia pemilihan vaksin yang sedia ada ataupun yang masuk ke Malaysia ini adalah vaksin yang betul-betul memberikan impak ataupun yang memberikan kesan kepada COVID-19 ini. Adakah ada itu satu-satu pemilihan yang betul? Ataupun mungkin selepas ni takut pula bukan itulah sebenarnya Datuk, kan. Jadi takut suara-suara itu berkumandang selepas ini. Jadi saya yakin dan netizen pun yakin bahawa proses ini telah pun menjalani satu proses yang sangat detail oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memilih vaksin ini. Jadi rakyat kita ataupun netizen kita tertanya-tanya, adakah ubat ini ataupun vaksin ini bila diambil oleh seseorang, dia berapa lama tempoh yang dia boleh gunakan ataupun dia punya prevent dia dalam tubuh badan manusia, berapa lama tempoh dia, maknanya adakah seseorang yang telah pun mendapat vaksin ini lepas itu dia boleh bebas bergerak, maknanya dia dah ada satu kawalan dalaman dia, maknanya dia dah boleh bebas dah.
Jadi macam mana Datuk? Adakah betul ubat ataupun vaksin yang kita ambil ini bertepatan dengan keperluan COVID-19 di Malaysia dan berapa jangka hayat dia? Dan adakah ianya maknanya bagi penerima itu, adakah dia boleh bebas dah selepas itu? 3 soalan Datuk serangkap. Okey, saya pergi satu persatu ya. Jadi persoalan yang pertama tu dari segi macam mana apakah kaedah pemilihan vaksin COVID-19 dalam hal ini ya. Jadi seperti mana kaedah Kementerian Kesihatan memilih vaksin ini daripada dahulu lagi, kita telah melaksanakan program imunisasi kebangsaan ini sejak tahun 1950 lagi. Ya, jadi ada banyak jenis-jenis vaksin yang kita gunakan. Setakat ini ada 11 jenis vaksin di dalam negara kita ini yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan untuk mencegah 13 jenis penyakit. Jadi bagaimana kaedah yang kita gunakan untuk memilih vaksin-vaksin tersebut? Jadi kaedah yang sama juga kita gunakan untuk memilih vaksin yang akan kita gunakan untuk mencegah penyakit COVID-19 ya. Kaedahnya, kriterianya ada pelbagai. Secara teknikalnya dia dokumen yang diperlukan adalah banyak tebal lebar. Dia bukan kira berapa helai, kadang-kadang berapa kilo. Dia punya jumlah dokumentasi ataupun dossier yang kita perlukan daripada pengeluar itu ya, untuk memastikan bahawa segala jenis dokumentasi itu diberikan kepada pihak kita ya. Salah satu kaedah atau salah satu kriteria yang kita mesti dapatkan daripada pengeluar adalah daripada segi kualiti pembuatan vaksin itu sendiri ya. Kita pastikan bahawa kualiti good manufacturing practice itu dipatuhi, piawaian antarabangsa ya. Ini kita kena dapatkan data-data daripada pengilang itu sendiri. Bagaimana dia buat, bahan apa yang digunakan, adakah dia punya quality control itu terjamin sebagainya. Ini merupakan satu kriteria penting yang akan dipastikan oleh badan regulatory kita. Di Malaysia ini kita panggil National Pharmaceutical Regulatory Authority ya, bawah perkhidmatan farmasi kita. Jadi kita pastikan itu telah dipenuhi ya, oleh pengeluar. Yang keduanya adalah yang penting juga, yang amat penting adalah keberkesanan ya. Jadi kalau vaksin itu dibangunkan tetapi ia tidak berkesan, jadi kita tidak boleh gunakan. Jadi keberkesanan ni ada tanda aras tertentu. Tanda aras yang telah ditentukan oleh WHO pada awal pandemik itu adalah 50% pencegahan ya. Tetapi di peringkat Kementerian Kesihatan kita ada tanda aras yang lebih tinggi lagi ya. Kita selalunya gunakan 70% efficacy. Vaksin-vaksin yang terdahulu daripada ini, kalau dia tidak mencapai lebih kurang 70, kita kata boleh jadi vaksin ini tidak berapa berkesan. Tetapi dalam hal pandemik ini, seluruh dunia meletakkan tanda aras 50%. Jadi pada tahun lepas, bila kita nak memilih vaksin mana yang sesuai, kita pilih kepada keberkesanan. Satu yang kualiti, keduanya keberkesanan. Yang ketiga, kriteria yang kita selalu pastikan adalah dari segi keselamatan vaksin itu ya. Bukan saja vaksin ya, mana ubat-ubatan yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan, kita pastikan bahawa keselamatan itu terjamin. Jadi dari aspek kriteria kualiti, keberkesanan dan juga dari keselamatan produk ataupun vaksin itu kita pastikan ya. Jadi siapakah yang memastikan ataupun melihat pada data-data ini ya. Jadi kita pada awal pandemik ini pada tahun lepas, kita ada jawatan kuasa yang telah ditubuhkan. Kita panggil technical working group ya. Jawatan kuasa teknikal yang melihat kepada kriteria yang saya yang sebutkan tadi. Jadi mereka bersidang hampir tiap-tiap minggu sekali. Diorang bersidang, lepas tu mereka melihat kepada data-data dan penerbitan ilmiah yang dikeluarkan di seluruh dunia, dan kita juga melaksanakan video conference. Saya sendiri membuat video conference dengan pengeluar vaksin ini di Amerika sebagai contohnya, ataupun di Eropah dan juga di China. Kita berinteraksi dengan pembuat, saintis, para penyelidik yang membuat vaksin ini supaya kita mendapatkan gambaran yang secara terus dengan mereka, apakah jenis-jenis vaksin sedang dibangunkan, adakah ia menepati kriteria yang telah kita tetapkan tadi, dan apakah data yang mereka perolehi. Mesti kita ingat bahawa pembuatan vaksin ini untuk ujian ya, sama ada ia selamat digunakan untuk manusia, dia melalui proses yang banyak, yang amat teliti.
Pertamanya dari segi pembangunan tu kita buat daripada segi di makmal. Selepas kita membuat prototipe vaksin itu, kita kena uji. Kita uji dari segi keberkesanan, keselamatan dan juga dia punya kualiti itu kepada haiwan dulu ya. Selalunya menggunakan haiwan pada peringkat pre-clinical. Jadi sekiranya vaksin itu tidak menunjukkan keberkesanan atau keselamatan dan sebagainya kepada haiwan, kita tidak teruskan kepada ujian klinikal ya. Jadi ujian klinikalnya ada fasa 1. Fasa 1 selalunya kita melihatkan kepada keselamatan vaksin itu. Kalau kita suntik, adakah dia menimbulkan tindak balas atau reaksi yang negatif kepada manusia. Itu first in human. Itu phase 1. Lepas tu ada fasa kedua. Fasa kedua ni kita tengok dosing dia, keberkesanan dia. Adakah ia dapat mencegah penyakit itu pada berapa schedule dia, dosing dan sebagainya. Dan selepas itu kalau kita nampak keselamatan dia menepati sasaran, lepas tu kita tengok keberkesanan dia setelah mencapai satu peringkat yang diharapkan, kita lepas tu akan memulakan juga ujian fasa ketiga. Fasa ketiga ni yang ribuan orang akan perlu diuji kaji. Ada dua kumpulan. Satu kumpulan diberi vaksin, satu kumpulan tidak diberi vaksin. Lepas tu kita melihat sama ada orang yang beri vaksin dapat penyakit itu, dan kita lihat orang yang tidak diberi vaksin, adakah mereka mendapat penyakit itu. Dan ujian ni kita panggil randomized double blind trial. Maknanya orang yang memberi vaksin, orang menerima vaksin tidak tahu sama ada itukah bentukan vaksin ataupun adakah ia merupakan satu kita panggil placebo. Benda yang kita tak tahu, maknanya dia serupa macam saline dan sebagainya. Jadi selepas tu baru kita dapat pastikan sama ada vaksin ini berkesan atau tidak. Kita di Kementerian Kesihatan memang kita jemput penyelidik ataupun pengeluar vaksin untuk melakukan ujian klinikal di Malaysia pada tahun lepas ya, tetapi disebabkan pada ketika itu dengan MCO atau PKP 1.0 tu kita dapat melandaikan lekuk tu, mereka tidak berminat kerana dia kata buat apa kita nak buat uji kaji atau kajian klinikal di Malaysia kerana penyakitnya tak banyak. Sebab itu mereka melaksanakan kajian klinikal ni di negara-negara yang menghadapi jumlah pesakitnya ramai seperti di Amerika, di Brazil, lepas tu di negara-negara lain di Eropah sebagainya ya. Jadi bila dia laksanakan ujian klinikal fasa ketiga, baru kita dapat tahu sama ada dia berkesan atau tidak. Itu jadi proses yang kita lalui dan daripada soalan sama ada berapa lama vaksin ini bertahan ya. Jadi daripada sebab vaksin ini baru kita gunakan sejak tahun lepas, fasa pertama atau fasa kedua tu saya rasa dalam bulan 3 atau bulan 4. Jadi fasa pertama, fasa kedua tu dia punya jumlah tak berapa ramai, dalam berapa ratus atau berapa ribu orang ya. Jadi kita baru nak sampai ke bulan kedua atau bulan ketiga, ada cohort patient yang telah sampai pada paras itu dan daripada pemantauan mereka jumlah antibody, paras antibody pada mereka ni masih ada lagi. Ada dia punya dapatan kita yang 8 bulan ataupun setahun, tapi jumlahnya belum ramai lagi. Tapi untuk fasa ketiga, dia punya data dia sebelum dia mendapatkan kelulusan atau pendaftaran, sekurang-kurangnya 2 atau 3 bulan perlu ada lagi bukti yang menunjukkan bahawa antibody level itu masih pada paras yang boleh mencegah penyakit COVID-19. Itu daripada yang data yang dapat kita baca daripada penerbitan ilmiah, tetapi daripada beberapa dapatan penerbitan yang kita perhatikan dan daripada pembincangan kita dengan penyelidik-penyelidik di luar negara, kita jangkakan bahawa insya-Allah dia punya paras antibody dan paras ketahanan imuniti ini boleh melebihi 8 bulan atau pada yang jangkaan yang lebih optimis boleh jadi lebih 1 tahun. Tapi secara konservatifnya sekurang-kurangnya 3 bulan, 6 bulan dia dapat mencegah kita daripada mendapat jangkitan virus ini sekiranya kita menggunakan vaksin. Semua jenis vaksin, tapi pada masa ini sebab vaksin yang kita dapat di Malaysia ini daripada jenis mRNA, tapi bukti keberkesanannya telah boleh kita selidiki, boleh kita teliti di peringkat antarabangsa. Okey. Boleh Ustaz? Saya pun ada lagi soalan yang saya tak jawab kan? Saya pun lupa banyak 3 soalan ke 2 soalan. Okey, maknanya adakah Datuk dari sudut kebolehterimaan tubuh badan manusia bagi kita yang akan menerima ni, mungkin ada kesan-kesan sampingan kalau sekiranya dia mungkin selepas menerima tu apa kesan-kesannya kepada penerima ataupun yang menerima vaksin tu, adakah dia mungkin akan
boleh bergerak bebas dah lepas tu, ataupun macam mana sebagai antibody dia. Ya. Jadi kaedah vaksin ni bukan merupakan satu kaedah yang menyebabkan kita kebal kepada penyakit. Jadi dia merupakan salah satu daripada usaha kita untuk menangani penyakit macam ubat-ubatan ubat-ubatan kadang-kadang ada setengah ubat mujarab, dia 100% orang makan dia akan dapat sembuh begitu juga vaksin vaksin ini dia tidak boleh 100% untuk mencegah penyakit dalam pada hal ini vaksin yang kita dapati perolehi 95% itu vaksin yang daripada mRNA ini. Vaksin yang daripada pembuat lain, daripada AstraZeneca, University Oxford, dia punya paras keberkesanan dia rendah sedikit 70%, dan juga vaksin-vaksin lain Jadi dia bergantung pada jenis-jenis vaksin yang kita gunakan Sama ada vaksin ini akan menghasilkan kesan samping. Jadi kesan samping ni sebenarnya, konsep kesan samping tu merupakan satu yang kadang-kadang a bit negatif macam negatif sikit Macam kalau kita lihat pada baby ataupun anak-anak kita yang diberi vaksinasi kan, memang baby tu akan mendapat sedikit sakit, lepas tu kadang-kadang ada demam, dedah sedikit dan sebagainya. Itu merupakan kesan yang normal selepas menerima vaksin sebab kita mahu melihat sama ada badan kita boleh respon kepada vaksin itu. Kita tak boleh bagi virus yang SARS-CoV itu sebab dia berbahaya. Tak boleh bagi virus sebab dia akan menyebabkan penyakit. Jadi kita ambil sebahagian daripada virus itu ataupun virus yang dah mati. Jadi untuk memberi rangsangan kepada tubuh badan kita. Jadi sekiranya tubuh badan kita menunjukkan rangsangan, respon, itu menunjukkan bahawa badan kita boleh memberi respon yang diharapkan. Jadi itu yang dikatakan kesan samping. Jadi maknanya bila kita menyuntik vaksin itu kepada penerima vaksin itu, selalunya di tangan sebelah yang tidak dominan. Kalau kita selalu gunakan tangan kanan, jadi kita beri di intramuscular sebelah kiri Jadi bila disuntik ada kesakitan, itu diorang kata kesan samping. Kesakitan memanglah setengah orang tak sakit sebab sikit saja. Ikan setengah orang sakit Lepas tu ada kemerahan, itu merupakan kesan samping. Lepas tu satu lagi dia ada sengal-sengal. Lepas tu kalau tubuh badan kita memberi respon yang diharapkan, kita akan dapat rasa seolah-olah kita ada sesuatu yang tak selesa, macam chills and rigor dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa badan kita telah menerima bahan yang vaksin ini dan dia sedang membentuk antibody dia. Sel-sel imun kita dalam badan kita ada B cell, ada T cell, lepas tu ada sistem limfatik dan sebagainya. Ia merupakan satu sistem pertahanan kita yang kompleks Dia ada innate immune system kita dan juga adaptive immune system kita Jadi yang kita hendak merangsang adalah adaptive immune system kita supaya perlindungan yang spesifik terhadap virus ini dapat dibentuk. Jadi badan kita akan memberi respon. Jadi maknanya kalau kita ada sedikit kesan-kesan segitu, itu merupakan sesuatu yang memang kita harapkan. Kesan ini lebih banyak sekiranya menerima vaksin yang dos kedua. Sebab kita telah menerima primary dia punya vaccination, selepas tu kita panggil booster. Jadi badan kita dah kenal, jadi dia lebih kuat lagi dia punya memory. Kita nak memberi badan kita peluang supaya dia dapat kekalkan ingatan bahawa ini musuh kepada kita. Jadi kita perlu beri dua dos. Satu dos macam introduction atau pengenalan. Jadi dos yang kedua tu merupakan booster dose supaya badan kita tahu ini merupakan dos, ini merupakan bahan yang kita perlu berjaga-jaga. Macam kanak-kanak kita bagi kadang-kadang 3 booster dose dia. Beberapa peringkat. Dos 1 kalau lahir, lepas tu 2 bulan, lepas tu 6 bulan. Ada kadang-kadang booster dose je 1,5 tahun. Itu semua merupakan strategi kita untuk melatih badan kita supaya dapat mengenal virus COVID-19 sekiranya dia mendatangi kita pada masa akan datang. Tentang kesan samping yang serius, kita juga memang kita ambil peduli kesan-kesan samping serius yang kita takutkan, yang kita risaukan ialah anafilaksis. Anafilaksis ni satu yang kita tidak dapat jangka yang merupakan macam alahan yang serius.
alahan biasa tu tak apa, macam kita makan ada sejenis udang ataupun makanan laut, kadang-kadang ada orang dia dapat kemerahan sebagainya, itu merupakan alahan yang tidak serius ya. Tapi alahan yang saya maksudkan ini adalah tindak balas anafilaksis. Bila kita kadang-kadang orang bila digigit semut ataupun digigit serangga, tiba-tiba dia mendapat hypotension, dia mendapat satu keadaan yang tekanan darah dia rendah dan dia perlu menerima bantuan perubatan ya. Jadi untuk vaksin ni tak semestinya vaksin daripada mRNA, vaksin daripada jenis lain juga boleh mendatangkan kesan anafilaksis tersebut ya. Jadi kesan samping ini adalah jarang-jarang berlaku ya. Yang kita lihat daripada berapa puluh juta orang yang telah menerima vaksin ini, kejadiannya adalah lebih kurang 4 ataupun 5 dalam 1 juta. Jadi amat-amat jarang berlaku. Tetapi kita memang bersedia sekiranya dalam tempat vaksinasi yang telah kita kenal pasti itu, dia ada tempat-tempat di mana penerima vaksin itu akan diperhatikan sekurang-kurangnya 15 minit, atau bagi mereka yang ada masalah alahan yang serius ni, kita perhatikan sekurang-kurangnya setengah jam ya. Jadi orang yang mendapat anafilaksis di seluruh dunia ni, di Amerika ataupun di Eropah, semua mereka yang ada anafilaksis dalam 4 ataupun daripada 1 juta ya, untuk vaksin Pfizer ni, semuanya dapat di reversekan. Maknanya ubat yang sedia ada, yang kita sediakan di tempat-tempat vaksinasi, mampu untuk memulihkan keadaan anafilaksis itu. Tapi kita perlu mendapatkan sejarah yang betul daripada penerima vaksin. Adakah mereka ada keadaan yang sedemikian? Dan kita perhatikan mereka ya. Jadi maknanya rakyat tak perlu bimbang. Kita pemberian vaksin ini telah lama kita laksanakan. Jadi orang yang akan memberi vaksin ini merupakan mereka yang terlatih, dan kita ada sediakan tempat-tempat yang tertentu untuk memerhatikan. Sebab keadaan anafilaksis ini selalunya berlaku dalam masa 15 minit selepas penerimaan ya. Kesan samping yang kita katakan demam yang tidak selesa, fatigue, dia rasa lemah tu semua bersifat sementara dalam masa 1 hari atau 2 hari. Kadang-kadang setengah orang tu tidak merasakan apa-apa ya, dia okey saja, sikit saja ya. Tapi mereka yang ada kesan samping yang dikatakan lebih daripada mild ataupun sederhana, kita boleh memakan ubat sebagai contohnya ubat paracetamol ataupun ubat yang tertentu untuk melegakan kesakitan ataupun keadaan yang tidak selesa yang dihadapi selepas penerimaan vaksin. Okey, terima kasih Datuk. Penjelasan yang cukup mantap Datuk ya. Okey. Saya nak baca satu komen ni, satu soalan daripada pelayar kita yang sedang mengikuti live FB ni. Saya tujukan kepada Ustaz Jamali lah. Berkaitan dengan bagaimana kaedah penetapan hukum ataupun kaedah fiqh dalam maqasid syariah yang diaplikasikan sebagai kerangka panduan utama pihak Jabatan-Jabatan Mufti ataupun MKI ini dalam nak menjaga kemaslahatan. Isunya ialah sekarang ni ialah bagaimana sampai peringkat sembahyang pun nak kena jarak ya, hatta program-program keagamaan pun tak boleh nak buat ataupun susah untuk nak buat dilaksanakan di masjid-masjid bagi kita orang Islam di rumah-rumah ibadat. Jadi sejauh mana maqasid syariah ini diguna pakai dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan sepanjang pandemik COVID-19 ini yang bagi Sahibul Samah. Jadi mungkin kita bagi masa sekejap je Sahibul Samah sebab kita ada berapa minit lagi. Masa cukup menjemput kita pada pagi ini. Silakan Tuan Haji. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Muhammad Syukri. Saya juga amat tertarik dengan penjelasan yang dibuat oleh Datuk Dr. Ibrahim Shah tadi, dan saya yakin ia juga menjawab beberapa apa yang disebut sebagai kebimbangan di kalangan masyarakat, golongan anti vaksin dan sebagainya. Misalnya mereka mendakwa dalam vaksin ini ada microchip, dalam vaksin ini dikata ada agenda, ada dajjal, agenda konspirasi, ada kesan-kesan sampingan yang terlalu kritikal. Jadi kesemuanya telah dijawab oleh Datuk Dr. Ibrahim tadi. Pertama sekali, sebelum daripada membuat sesuatu keputusan, apakah guideline ataupun apakah asas-asas pertimbangan yang kebiasaannya digunakan oleh institusi fatwa. Pertama sekali, macam disebutkan di awal tadi, kita berdasarkan kepada maqasid syariah, itu kaedah fiqh
dan juga kaedah fiqh dalam isu vaksin ini. Antara makosid yang sangat diberikan penekanan ialah berkaitan dengan penjagaan nyawa, ya, hifzun nafs. Kita disyariatkan menjaga dan memelihara nyawa dengan usaha, dengan makan, minum, berubat, memberikan hukuman kepada sesiapa yang melakukan kejahatan kepadanya. Islam juga mengharamkan perbuatan menyebabkan nyawa berada dalam kebinasaan. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala tulqu bi'adikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi apabila kita melihat senario masa kini penularan virus COVID-19 ini di seluruh dunia, hampir 112 juta, ya, kematian hampir 2.47 juta di seluruh dunia. Dan begitu juga jangkitan yang membimbangkan juga di negara kita. Jadi kita telah pun membuat, maka penggunaan COVID-19 vaksin ini adalah satu keperluan, ya, untuk melindungi diri daripada jangkitan COVID-19 berkenaan. Kemudian yang keduanya, kita lihat kepada apakah kaedah-kaedah fiqh yang digunakan. Pertama, tidak boleh mendatangkan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Ini prinsip yang disebut sebagai la darara wala dirar. Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan sesuatu kemudaratan. Jadi dalam aspek COVID-19 ini, melalui kaedah ini dapat dipahami bahawa sekiranya meninggalkan suntikan vaksin akan mendatangkan kepada kemudaratan kepada diri sendiri, mudah dijangkiti virus, maka perbuatan meninggalkan pengambilan vaksin ini adalah satu kesalahan yang dinafikan di sisi syarak, iaitu memberikan kemudaratan kepada seseorang manusia. Yang keduanya adalah prinsip yang disebut sebagai dalam kaedah fiqh ad-darar yuzal. Kemudaratan itu, kerosakan itu, sesuatu yang membahayakan itu mestilah dibuang ataupun disingkirkan. Ya, sesuatu kemudaratan itu dihilangkan ataupun disingkirkan melalui pelbagai cara. Antaranya mengambil langkah berjaga-jaga, precaution terhadap sesuatu bahaya yang bakal menimpa. Justru pengambilan vaksin ini turut termasuk dalam cara menyingkirkan kemudaratan kepada sisi seseorang manusia. Maka vaksin ini turut bertepatan dengan kaedah fiqh tersebut. Dan yang ketiganya, kalau kita melihat prinsip yang disebut sebagai apabila bertembung dua kerosakan, dua merbahaya, dua mafsadah, maka kita pilih mafsadah yang lebih ringan. Dua-duanya mudarat, tapi sudah pasti ada dia punya degree sesuatu mafsadah berkenaan, mana yang ringan, mana yang lebih berat. Maka di sana kita diminta supaya mengambil yang lebih ringan. Jadi sebab itu dalam isu vaksinasi ini, sekiranya terdapat kesan-kesan sampingan yang disebut oleh Datuk Doktor tadi, seperti demam-demam, lemah-lemah badan dan seumpamanya, maka pengambilannya hendaklah tetap diteruskan kerana ia bertujuan mengelakkan kesan mudarat yang lebih besar yang bakal berlaku sekiranya tidak diambil, misalnya mengancam kepada nyawa dan seumpamanya. Dan yang keduanya, prinsip yang kedua, mematuhi arahan ulil amri, pemerintah, kerajaan, yang merupakan satu kewajipan bagi semua umat Islam dan rakyat negara ini. Jadi langkah kerajaan mendapatkan bekalan vaksin bagi rakyat, satu usaha yang sangat baik bagi mengekang penularan dan jangkitan COVID-19 ini, yang dilihat semakin membimbangkan. Jadi justru itu sebarang usaha kerajaan demi kebaikan rakyat harus diberikan sokongan padu. Bukan kita buat pandangan kita sendiri ataupun ada sekelompok kecil di kalangan pihak tertentu mengeluarkan pandangan-pandangan semata-mata tanpa kajian, semata-mata emosi sahaja. Ini dia kata merupakan agenda Yahudi Dajjal, sedangkan Israel antara negara yang paling tinggi dari segi jangkitan COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat prinsip yang terakhir disebut sebagai tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Urus tadbir ataupun polisi kerajaan pemerintah kepada rakyatnya hendaklah terikat dengan sesuatu kebaikan ataupun maslahah.
inilah yang kerajaan melalui pihak Kementerian Kesihatan, melalui pelbagai agensi kerajaan, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Sains, MOSTI dan sebagainya, Kementerian Kewangan mengeluarkan peruntukan yang berbilion, sudah pasti tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kebaikan kepada rakyat, supaya jangkitan ini dapat dikawal, dapat dihentikan, dan masyarakat umat Islam mereka boleh balik semula kepada norma yang asal. Jadi dakwaan menyatakan bahawa ialah kita di luar sana, golongan netizen misalnya mempersoalkan semayang kena jarak, ini juga sebahagian daripada agenda konspirasi macam-macam, Ustaz Syukri ya. Jadi kita kena pastikan bahawa yang penjarakan fizikal ini dalam semayang sama juga merupakan satu kaedah dan cara untuk mengelakkan penularan jangkitan itu berlaku. Sekiranya solat itu dirapatkan sebagaimana biasa. Memang pada asalnya hukumnya hendaklah dirapatkan sah berkenaan. Tapi bila timbul sesuatu yang dijangka membawa keburukan mafsadah, maka langkah menjarakkan juga suatu yang diterima oleh syarak, bukan sekadar berlaku di Malaysia, di seluruh dunia. Di Masjidil Haram pun berlaku penjarakan, di Masjid Nabawi berlaku penjarakan. Dan yang keduanya, kita kena lihat juga memanglah masjid, surau Jumaat misalnya terkesan ramai tak dapat sembahyang Jumaat, program-program keilmuan, dan kita kena membiasakan norma baharu. Kalau dulu kita belajar misalnya anak-anak kita kena face to face datang ke sekolah, hari ini dengan jangkitan halangan tidak boleh ke sekolah, study secara ataupun belajar secara online. Begitu jugalah majlis kuliah ilmu tetap diteruskan. Dan di sinilah pihak masjid, surau dan sebagainya perlu menggunakan norma baharu ini, antaranya kuliah secara online kepada masyarakat supaya mereka tidak terputus hubungan dengan masjid. Mudah-mudahan akhirnya Allah Ta'ala mengangkat musibah yang berlaku ini dengan berkat kerjasama daripada semua pihak, usaha dan ikhtiar, dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Okey, terima kasih Sahibul Samah Tuan Haji Jamali di atas perkongsian dan maklumat yang bicarakan tentang kaedah fake dalam aplikasi membenteras COVID-19 ini. Jadi satu soalan kepada Yang Berbahagia Datuk ini daripada netizen, daripada pembaca kita ataupun yang pelayar kita, simple ya. Sekarang ni sekolah nak buka, Datuk. Jadi parent ataupun ibu bapa ni dia cukup risau tentang kesihatan, tentang bahayanya COVID-19 ini, agak-agak dari sudut kanak-kanak ataupun anak-anak sekolah kita yang nak ke sekolah ni, dan guru-guru yang nak masuk sekolah ni, agak-agak bila kumpulan sasar ini akan menerima vaksin ini. Itu dalam 2-3 minit Datuk, sebab kita janji pukul 11 kita akan berhenti tu. Okey, silakan Datuk. Ustaz, fasa pertama tu memang kita berikan kepada mereka di Barisan Harapan ya. Kita dalam Barisan Harapan ni kita dah ada lebih daripada 500,000 penama dia yang kita dah dapat listing dia ya. Guru pun kita nak masukkan dalam fasa pertama, tetapi sebabkan dia punya jumlah vaksin yang diterima tu tidak mencukupi, tapi sebaik mungkin selepas kita dapat bekalan yang mencukupi, mereka akan mendapat bekalan vaksin itu. Seperti mana yang disebut oleh Mufti Sabul Samah Mufti tadi, kita perlu bersama-sama lah untuk menghadapi ujian daripada Allah ni. Jadi kita kena mengikut saranan daripada kerajaan supaya kita menjaga kebersihan kita. Itu memang sangat penting dalam Islam. Jadi ini satu yang memang natural kepada orang Islam, menjaga kebersihan, lepas tu menjaga penjarakan, dengan nasihat menutup pelitup muka, dan kiranya demam jangan datang ke hospital. Dengan kaedah-kaedah kesihatan awam yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita dapat mengurangkan jangkitan risiko transmisi virus ini. Dan dengan adanya vaksin ini pada peringkat fasa kedua dan seterusnya, saya rasa guru-guru dan sebagainya akan dapat menerima vaksin, dan dengan itu interaksi dengan murid itu akan lebih selamat dan terjamin ya. Dalam hal ini saya ingin memberikan gambaran bahawa alhamdulillah kanak-kanak kurang
terjangkit ya, dengan jangkitan virus itu kurang pada kanak-kanak ya. Jadi daripada segi itu mereka terlindung dengan secara sendirinya, dan kita harapkan dengan adanya vaksin, penerimaan vaksin ini oleh masyarakat, ada dapat imuniti kelompok yang ramai itu dapat melindungi kanak-kanak yang tidak diberi vaksin. Sebab itu kita mahukan supaya semua rakyat kita dapat menerima vaksin ini, dan kita dapat memberi peratusan yang tinggi, sekurang-kurangnya 80% penduduk kita dapat menerima vaksin ini, supaya mereka yang tidak dapat menerima vaksin itu oleh sebab-sebab tertentu dapat terlindung sama. Kita melindungi diri kita, insya-Allah kita melindungi semua, dan macam Ustaz kata tadi, kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha sedaya mana yang kita mungkin. Okey, terima kasih Datuk. Padat padu jitu. Okey. Saya nak minta Sahibu Samah Timbalan Mufti untuk kita buatkan satu kesimpulan Ustaz, sebab sekarang jam 11 pagi. Sikit-sikit je. Mungkin seminit saya bagi. Baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Ibrahim dan seterusnya kepada para pendengar sekalian. Sebagai kesimpulannya, menjadi tuntutan kepada kita umat Islam ya, apabila kita ditimpa dengan sesuatu musibah, ujian, khususnya penyakit, hendaklah kita berubat ya. Ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, likulli da'in dawa ya, apabila sesungguhnya setiap penyakit itu ada dia punya penawar, ada dia punya ubatnya. Jadi vaksin ini juga sebahagian daripada maksud kepada penawar berkenaan. Jadi begitu juga langkah sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Dr. Ibrahim tadi, biasakan norma baharu ya. Kalau sebelum daripada ini kita mungkin jarang membasuh tangan kecuali ketika nak ambil semayang. Jadi jadikan suatu disiplin dan budaya dalam masyarakat kita. Malah dalam Islam pun menyebut kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan yang keduanya, sudah pastilah kita mengharapkan walaupun sekatan berlaku di masjid dengan jumlah yang tertentu dan seumpamanya, jangan sampai kita terputus hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, sentiasa kita berdoa, bermunajat dan hidupkan suasana agama dalam keluarga kita. Tak dapat ke surau, ke masjid, solat berjamaah, kita boleh buat di rumah kita. Kita bersama-sama membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala akan menerima doa kita dan Allah Ta'ala menghilangkan musibah dan ujian ini seterusnya. Wallahu'alam. Okey, terima kasih Sahibu Samah Ustaz Jamali. Mungkin Datuk ada sepatah dua kata sebagai pengakhiran nasihat kepada rakan-rakan orang netizen kita untuk supaya boleh menerima vaksin ini. Mungkin ada pandangan sedikit je Datuk. Nasihat-nasihat kepada rakan-rakan kita yang mungkin tak naklah nak ambil vaksin ni, tak nak. Dia tetap berkeras. Secara kesimpulan je Datuk, kita rangkumkan. Jadi kejadian pandemik ini satu yang memang kita tak jangka-jangka. Kita tak sangka ya. Ini merupakan satu yang Allah bagi semasa hayat kita. Tak pernah ada pandemik yang sebegini ya. Pandemik yang akhir itu pada tahun 1918 ya, pandemik influenza tu, Black Death, ramai orang meninggal dunia ya. Jadi ini merupakan satu yang kita tidak jangka-jangka. Jadi kita perlu melihat ini sebagai satu tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab semua kita ya, bukan Kementerian Kesihatan saja. Sebab tu saya berseru supaya semua netizen, siapa yang mendengar ceramah ini, supaya dapat bersama-sama untuk menangani masalah ini. Ini bukan masalah satu orang, bukan masalah Kementerian Kesihatan, tapi ia merupakan satu cabaran pada kita semua supaya kita dapat sama-sama memutuskan rantaian pandemik ini ya. Dan salah satu kaedahnya adalah menggunakan vaksin ini, dan selain itu kita perlu mengikut norma baru sehingga keadaan kembali normal ya. Jadi itu harapan saya semua, dan kita memang perlu mendekatkan diri kita dengan Allah. Ada hikmah kenapa kita diuji sebegini. Boleh jadi sebab kita selama ni tidak bersatu padu. Saya rasa ini masanya kita bersatu padu untuk menghadapi musuh yang jelas ya. Musuh ini walaupun tak nampak tapi jelas kesan dia amat buruk kepada negara kita. Jadi mungkin itulah hikmah yang didatangkan ujian kita, supaya dia mahu orang Islam ini kembali bersatu padu, membina ummah kita ya, dan belajar benda-benda yang dapat mendatangkan manfaat. Kita harap siapa yang mendengar di luar sana tu dapat menjadi mereka yang dapat mendapatkan ubat-ubat
yang tertentu supaya menjadi penawar kepada pelbagai jenis penyakit ya di dalam dunia kita ini ya. Itu saja pandangan daripada saya. Terima kasih. Kalau ada yang silap dan salah, itu memang kelemahan dari diri saya. Kalau ada yang elok ni, semua datang daripada Allah SWT. Okey, tuan-tuan, para sidang penonton sekalian yang sedang mengikuti live FB untuk di 3 negeri pada pagi ini, kita telah pun berada di penghujung siaran. Jadi untuk itu saya mewakili rakan-rakan daripada Jabatan Mufti Perak, Jabatan Mufti Selangor dan Jabatan Mufti Wilayah merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Isyamsah bin Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan teknikal, dan begitu juga saya bersama Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan yang sudi berkongsi maklumat perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian kita akan mendapat keberkatan dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita berdoa kepada rakan-rakan semua, mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini akan memutuskan secara langsung COVID-19 yang sedang berada di sekeliling kita pada ketika ini. Jadi kita serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan dalam masa yang sama pukul 10 hingga pukul 11 kita ada siri kedua berkaitan dengan penjelasan isu penjarakan solat ya. Jadi kita ikuti kepada rakan-rakan netizen kita untuk bersiaran dalam program ini seperti ini. Jadi itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.